Okey, jadi dah mula dah rekod. Jadi untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Darwisi. Darwisi mana Darwisi? Cikgu tak nampak muka Darwisi hari ni. Darwisi boleh dengar ke suara cikgu? Dengar. Mana muka Darwisi? Okey, barulah cikgu nampak muka Darwisi. Okey, jadi kelas kita ni akan berlangsung sampai pukul 10.30 lah. Kalau siapa-siapa tengah lapar ke, kita sama-sama lah tahan lapar. Nanti kita keluar makan sama-sama kan lepas pukul 10.30. Okey, lepas tu cikgu nak bagi tahu satu benda yang amat-amat penting. Apa benda tu? Kalau tak faham, tanya. Selalunya kalau kamu ni malu-malu. Azizul malu-malu, Aisyah Zahra malu-malu, Atirah malu-malu. Jangan malu-malu Khalif jangan malu-malu Khalif boleh? Boleh. Kalau kita ada soalan jangan malu-malu, tanya je dekat cikgu. Zulaika, birthday girl. Birthday girl kalau ada soalan terus tanya, boleh? Yelah. Okey, Wan Alisha Umaira. Kalau ada soalan nak buat apa Wan Alisha? Tanya. Tanya. Okey. Dengar tu Ahmad Aziz. Senyumlah sikit Ahmad Aziz. Senyum sikit. Okey. Perut cikgu. Sabarlah. Tahan. Okey, jadi hari ni kita akan nak belajar satu bab tau. Satu bab ni banyak tau. Tapi tak apalah. Kita akan ikut slow-slow. Okey, siapa yang ada buku teks tu boleh keluarkan buku teks. Okey, jadi kita pergi kepada screen share. Okey, nampak tak screen cikgu share? Nampak Okey. Wan Alisha, cikgu tengah cakap pasal apa ni kat depan ni? Cikgu tengah share pasal apa? Nisbah, kadar dan kadaran. Okey, bagus. Jadi itulah apa yang kita nak belajar pada malam ni. Okey. Kita nak belajar tentang nisbah. Yang pertama, nisbah. Lepas tu kita nak belajar tentang kadar. Dan kita akhir sekali kita nak belajar tentang kadaran. Nisbah satu perkara, kadar satu perkara, kadaran satu perkara. Jadi jangan kamu ingat semua benda ni totally sama. Dia adik-beradik. Ini anak sulung. Nisbah ni anak sulung. Anak sulung. Yang kadar ni angah kita panggil. Angah. Yang kadaran ni acu. Acu ni bongsu. Acu kan. Kalau kamu adik sekali, kalau ada adik bongsu kita panggil acu. Bongsu. Jadi 3 benda ni yang kita nak cuba fahamkan malam ni. Apa tu nisbah? Apa tu kadar? Apa tu kadaran? Okey, jadi siapa yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Cikgu macam biasa, cikgu akan gunakan buku teks sebagai sumber rujukan cikgu. Siapa yang dah print cikgu tunjuk dekat depan ni pun lagi bagus, boleh buka. Kita yang pertama sekali dekat sini kita nak belajar tentang anak sulung dia, iaitu nisbah. Nisbah. Apa yang dimaksudkan dengan nisbah ni? Kita nak belajar pun apa maksud nisbah ni. Dah belajar belum bab 4 dekat sekolah ni? Dah. Okey, jadi mesti power punya. Baru je. Okey, cikgu test cikgu test masing-masing. Oh, dah belajar. Tak ada saja je. Okey, jadi nisbah ni dia digunakan, inilah yang dimaksudkan dengan nisbah. Inilah dimaksudkan dengan nisbah. Nisbah digunakan nak membandingkan dua kuantiti yang sama jenis diukur dalam unit yang sama. Okey. Jadi anak sulung ni iaitu bercakap tentang nisbah.
Nisbah ni apa? Okey. Kata kunci bagi nisbah ni adalah membandingkan. Membandingkan dua perkara. Dua perkara dalam unit yang sama. Dalam unit yang sama. Jadi nisbah dekat sini, tujuan adanya nisbah ni adalah untuk membandingkan. Kita bukan nak bandingkan siapa pandai, siapa tak pandai. Tapi nisbah ni dia bukan macam kita bandingkan dia lagi laju ataupun dia lagi slow. Dia membandingkan sesuatu perkara. Apa maksud perkara dekat situ? Perkara boleh jadi dalam keadaan berat. Perkara boleh jadi dalam keadaan panjang. Perkara boleh jadi dalam keadaan masa. Dan banyak lagi. Tapi dengan syarat unit yang sama. Kalau berat, unit dalam berat kita ada gram, kita ada kilogram dan sebagainya lah. Kalau panjang kita ada sentimeter. Lepas tu kita ada meter. Lepas tu kita ada kilometer dan sebagainya. Kalau masa kita ada dalam saat. Kita ada dalam minit. Kita ada dalam jam. Ini yang dimaksudkan dengan nisbah. Ini yang cikgu nak ajar sekarang ni. Tapi tak apalah, tengok macam semua dah power je, cikgu ajar relax-relax je lah. Okey. Okey. Okey, ni nota cikgu, sila salin. Jadi bila guru kamu nanti tanya nisbah tu apa? Ada orang Sabah tak dalam ni? Wan Alisha orang Sabah ke? Tak, orang. Dia kalau orang Sabah dia ada bah-bah belakang dia. Jadi nisbah ni bila orang tanya kamu ingat membandingkan dua perkara dalam unit yang sama. Jadi cikgu cakap perkara tu apa? Perkara tu apa? Perkara boleh jadi dalam banyak keadaan. Ni 3 je contoh cikgu bagi. Berat, panjang, masa. Berat, panjang, masa dia boleh jadi dalam keadaan banyaklah, banyak perkara tu. Okey. Kalau orang tanya kenapa kita belajar matematik? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa kita belajar matematik? Zahra, kenapa Zahra belajar matematik, Zahra? Apa tujuan kita belajar matematik? Untuk pandai mengira. Pandai mengira. Okey. Cikgu cakap satu. Okey, bagus. Okey, pandai mengira. Zulaika, kenapa kita belajar matematik? Ramai orang tak dapat jawab lagi. Kenapa kita belajar matematik? Zulaika. Supaya tak dapat ditipu oleh orang masa membeli barang. Okey. Itu dah ada sikit dah. Okey. Last soalan cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya Darwisi. Darwisi ada tak kat situ? Baik, Go. Darwisi. Kenapa Darwisi belajar matematik? Tak tahu. Nak ngorat? Tak tahu. Tak tahu. Darwisi Ganu Tak. Lepas tu asal mana? Ah? Asal mana Darwisi? Asalnya? Asal Ganu. Ganu lah, dengar dok adik. Okey, tak apa. Okey, dengar sini Darwisi, Zulaika, Zahra semualah. Bila orang tanya kenapa belajar matematik, apa tujuan bagi belajar matematik? Matematik ni, kamu takkan nampak kenapa kita belajar dia selagi kamu tak letak unit. Selagi kamu tak letak unit. Jadi bila orang tanya kamu, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ni untuk apa? 2 ni untuk apa? Jadi yang itu diberitahu oleh Zahra tadi. Tujuan pertama adalah kita belajar mengira. 1 tambah 1 itu mengira.
Sama dengan 2. Sekarang ni 2 ni untuk apa? Ada budak, ada pelajar SPM tanya cikgu, "Cikgu, kenapa kita kena belajar matematik? Matematik ni untuk apa?" Sebab apa? Sebab bila kita dah kira panjang-panjang yang algebra tadi, yang banyak tajuk kita dah belajar daripada darjah 6, darjah 5, tingkatan 1, dia bagi 1 tambah 1 ni 2. Bila kita bercakap tentang 2, 2 tu apa? Kamu takkan faham 2 ni apa selagi kamu tak letak unit. Contoh macam Zulaikha cakap tadi, kita nak beli barang. RM1 tambah RM1 baru kita dapat RM2. Jadi bila kita letakkan unit dekat sini, barulah kita boleh faham yang aku belajar matematik untuk mengira. Kira apa? Kira duit. Jadi matematik tu, kalau siapa-siapa nak tahu kenapa dia belajar matematik, dia punya penjelasan adalah kamu tak akan faham selagi kamu tak letakkan unit. Bila kamu letakkan unit dalam matematik, barulah kamu tahu apa yang kamu kira. Saja cikgu pergi. Sebab apa? Sebab kita tengah bercakap tentang unit. Jadi penting kat unit kat situ. Penting. Contoh 1 tambah 1 2. 2 apa? Jadi bila cikgu tak letak unit, 2 ni untuk apa? Kita menjadi persoalan dekat kita. Tapi bila cikgu letak RM1 tambah RM1, dia jadi RM2. Maksudnya 2 ni adalah mewakilkan duit. Mana kita tahu? Sebab dia bercakap tentang unit. Kalau dia cakap 2 kilogram, dekat situ kita tahu dia mewakilkan tentang berat. Jadi matematik hanya boleh difahami bila kamu bawa sekali dia punya unit. Boleh faham ke? Jelas ke ni? Ayo, Wan. Okey, baik. Jelas. Okey, jadi saja cikgu pergi sebab apa? Sebab kita nak main dengan unit lepas ni. Kita nak belajar tentang unit lepas ni. Okey, jadi kita tengok kepada satu soalan dekat depan. Kamu tengok kepada soalan dekat depan. Nisbah. Nisbah nak membandingkan kepada 2 unit. Dan kamu kena ingat unitnya kena sama. Unit dia kena sama. Contoh, kita nak bandingkan 5,000 gram kepada 9 kilogram. Kamu tak boleh buat 5,000 gram kepada 9 kilogram. Tak boleh. Kamu kena samakan unit dia. Jadi, kalau kamu 5,000 gram dan 9 kilogram. Sekarang ni kita nak bandingkan, nak buat dia dalam keadaan nisbah. Kita nak buat dia dalam keadaan nisbah. 5 gram kepada 9 kilogram. Kamu kalau nak buat dia dalam keadaan gram, kamu kena tukarkan 9. Cikgu buat. Sorry. Cikgu akan buat lagi jelas dekat whiteboard. Dia tak nampak sangat. Okey. Jadi kita tengok sini. Kita ada 5,000 gram. Okey, dengar penjelasan cikgu. Dan kita ada 9 kilogram. Kita nak bandingkan, kita nak buat dia dalam keadaan nisbah. Kita nak buat dia dalam keadaan nisbah. Jadi syarat pertama nak buat dalam keadaan nisbah, unit kena sama. Unit yang sama. Kalau unit kita pakai gram, kat sini kita pakai gram, kat sini kita pakai kilogram. Kalau kita nak pakai gram, jadi yang 90 kilogram tu kena tukar kepada 9. Sorry. Cikgu buat kemas sikit. Okey, kalau kita nak pakai gram, yang 9 kilogram, kita kena tukarkan kepada 9,000 gram. Jadi bila kita nak nisbahkan dia dalam gram, dia akan jadi 5,000 nisbah 9,000. Tapi bila kita nak nisbahkan dia kepada kilogram, unit 5,000 gram, kita kena tukarkan kepada 5 kilogram. Jadi bila kita cek, kat sini pakai kilogram, kat sini pakai kilogram, baru kita boleh nisbahkan 5 nisbah 9. Jadi kita punya clue apa? Kita punya key point tu apa? Unit dia mesti sama. Sebab tu dalam nota ni, cikgu tulis apa? Dalam nota ni, cikgu tulis tentang unit yang sama. Itu maksud nisbah. Okey, jelas ke? Boleh faham ke?
Nak dengar sikit suara? Boleh. Boleh. Jelas. Okey. Okey. Jadi berdasarkan cikgu akan buat lagi sekali Cikgu akan buat tengok ni. Okey, tadi cikgu tunjuk contoh untuk nisbah tadi cikgu tunjuk contoh untuk nisbah. Sekarang ni masih lagi dalam keadaan nisbah. Okey, nisbah adalah kita nak mewakilkan kepada unit yang sama. Kita nak wakilkan kepada unit yang sama. Okey, kita tengok perkara pertama. Perkara pertama dekat sini adalah 0.02. Ini perkara dia. 0.02 meter. Ini yang pertama. Yang kedua, 3 cm. Yang kedua, 3 cm. Yang ketiga 4.6 cm. Okey, jadi kamu tengok ni Okey, sekarang wakilkan dia dalam keadaan nisbah. Okey, sebelum nak wakilkan, kamu kena pastikan unitnya sama. Kena pastikan unitnya sama. Okey, kalau dekat sini kita dah tengok dia pakai sentimeter. Nombor 2 dengan nombor 3 dia dah pakai sentimeter, jadi tak ada masalah. Sekarang nombor 1 dia pakai meter. Jadi kamu kena ingat apa maksud dia. 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Bagi tahu cikgu. 100. Pandai. 1 sentimeter bersamaan dengan 100. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi kita fokus dekat cara nak tukarkan unit. 0.02 meter kita nak tukarkan kepada sentimeter. Maksudnya kita kena darab 100. 0.02 darab 100. Pindah 1, 2. Jadi kita akan dapat 2. Kejap. 0.02 silap bahagi 100. Sorry, darab pula. Okey, 0.02 meter. 0.02 meter. Bila kita nak tukarkan kepada sentimeter, betul dah tadi, kita kena darab 100. Jadi bila kita darab 100, kamu tengok anak panah ni, dia bergerak sebanyak 2 kali. Jadi dekat sini kita akan dapat 0.02 meter bersamaan dengan 2 cm. Jadi kita dah bandingkan, kita dah tukarkan nombor 1 daripada 0.02 dia menjadi 2 cm. Kita tengok kepada dia punya unit. Nombor 1 unit dia dah sentimeter. Nombor 2 unit dia dah sentimeter. Nombor 3 unit dia dah sentimeter. Daripada situ barulah kita boleh bandingkan. Nombor 1 kita ambil 2. Jangan ambil 0.02 sebab kita nak ambil unit yang sama. Nombor 1, 2. Nisbah 3. Nisbah 4.6. Semua ni dalam keadaan sentimeter. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Kalaulah dekat sini, kalau kamu buat sampai sini sahaja, jawapan kamu dikira betul. Maksudnya kamu kena fikir macam mana nak samakan unit tu. Okey. Jadi nisbah tu apa? Membandingkan perkara dalam unit yang sama. Sekarang perkara dekat sini dia bercakap tentang unit panjang. Meter, sentimeter, sentimeter. Dalam unit yang sama. Dia tak sama lagi dalam unit dia. Jadi cikgu tukarkan meter kepada sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi cikgu darab. Bila cikgu tukarkan 0.02 meter, cikgu tukarkan kepada sentimeter, cikgu akan dapat 2 sentimeter. Cikgu pergi kepada sini. Bila dia dah sama unit dia, sini pakai sentimeter. Dekat nombor 2 pakai sentimeter. Dekat nombor 3 pun pakai sentimeter. Jadi bila kita dah pakai sentimeter, kita ambil 2. Nisbah. 2. Nisbah. Nisbah ni titik ni. Nisbah. 3. Nisbah. Ni nisbah 4.6 cm. Buat sampai sini sahaja kamu dah dapat markah. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain nak dengar sikit suara? Boleh faham ke?
Boleh. Boleh. Okey, jadi daripada sini, okey, bagus. Okey, jadi daripada sini cikgu nak kamu cuba buat soalan 1A, 1B. Kita buat 1A dulu. Kita buat 1A dulu. Kita buat 1A. Okey, cuba buat 1A. Wakilkan kepada bentuk ABC berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Okay, dah siap, hantar dekat cikgu. Cikgu. Okay, buat 1A. Cikgu nak kamu buat yang pertama nisbah dalam minggu. Cikgu nak yang kamu buat dua-dua. Biar kamu tahu. Okey, yang pertama cikgu nak kamu buat nisbah setiap nombor ni dalam keadaan minggu. Tak payahlah, nanti lambat. Okey, cikgu nak kamu semua buat nisbah dalam keadaan hari. Hari. Sorry. Buat dalam keadaan hari. Cikgu, kalau yang wakilkan hubungan antara tiga kuantiti tu tak payah tulis boleh kan? Yang mana? Yang tajuk dia wakilkan hubungan antara Tak tiga payah. kuantiti. Tak payah salin semua ni. Hantar kat cikgu jawapan je. Hantar kat cikgu jawapan je. Cikgu buat soalan nombor apa? Ni 1A. Okey, ni soalan dia. Nombor 1, wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam A nisbah B nisbah C. Rujuk contoh cikgu buat ni. Okey, buat A. Okey, soalan ni 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, tukarkan semua unit minggu hari ni kepada hari sahaja. Lepas tu buat dia dalam keadaan nisbah dia. Bentuk A, nisbah B, nisbah C. Boleh, Amar? Boleh. Okey, cuba buat send kat cikgu. Okey, baguslah Zulaikha ni birthday boy. Birthday boy. Ya, betul, pandai. Okey, cikgu menunggu lagi. Okey, pandai. Okey, senang je kan? Okey. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, 1 minit lagi kepada siapa-siapa nak cikgu cek sila hantar. Okey. Okey, okey, cikgu menunggu lagi kawan-kawan yang lain. Okey, habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan cara nak selesaikan dia. Okey, Darwisi tengah tengok ke? Tengah tengok.
Okey, jadi cikgu ajar ni masing-masing semua boleh tengok dekat soalan 1A. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti kepada dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Ini bentuk nisbah. Bila kita orang tanya apa ni bentuk nisbah? Ini adalah bentuk nisbah yang cikgu petakkan ni. A nisbah B, nisbah C. 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Sekarang ni cikgu buat dia dalam keadaan hari. Okey, unit dia kamu kena faham. 1 minggu berapa hari? Cikgu nak dengar sikit suara. 1 minggu sama dengan berapa hari? 7. 7 hari. Okey. Jadi kamu kena susun macam ni. Kan dia kata A nisbah B nisbah C. Okey, tengok betul-betul cara cikgu buat. Okey, kamu kena ingat A adalah maklumat yang pertama, jangan tukarkan. Jadi A dekat sini adalah 2 minggu. Jangan tukar, jangan tunggang terbalikkan dia. Jangan tunggang terbalikkan dia. Kalau dia cakap A dulu, A dulu, maksudnya kita cari info yang pertama. A adalah bersamaan dengan 2 minggu. 2 minggu tu dia bercakap tentang A. Jadi sekarang kita nak buat dia dalam keadaan hari. Bila kita nak buat dia dalam keadaan hari, kita tukarkan 2 minggu darab 7. 2 darab 7 kita akan dapat 14 hari. Ini untuk A. Untuk B, untuk B, kita tengok pula maklumat seterusnya. Tengok betul-betul cara penyusunan maklumat. Jadi B 16 hari. Kamu jangan tukar tiba-tiba B itu 1 minggu. Tak boleh. Dia kena susun ikut turutan soalan. Jadi B dalam keadaan 16 hari. Dia dah sudah dalam keadaan hari. Selesai. Selesai. Kalau A 14 hari. Kalau C, kita pergi kepada C. C 1 minggu. C itu adalah 1 minggu. Okey, turutan dekat sini 1 darab dengan 7 kita akan dapat 7 hari. Jadi turutan dekat sini kamu kena faham. Kamu kena faham kalau dia bercakap tentang A, maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama. Maklumat pertama. Kalau B, maklumat kedua iaitu 16 hari. Kalau C, maklumat ketiga iaitu 1 minggu. Kamu tak boleh tiba-tiba 2 minggu tu jadi C, B tu jadi 1 minggu. Tak boleh. Kamu kena susun ikut apa yang soalan bagi. Okey, jadi dekat sini untuk A dia dah bagi tahu A ni adalah 14 hari. Jangan tulis unit. Dalam nisbah tak perlu tulis unit. Jadi bila A dia bagi tahu 14, kamu tulis 14 sahaja. Nisbah B. B dia 16. Bila dia bercakap tentang 16, ambil 16 sahaja. Unit hari jangan tulis. Jangan ada tulis 16 hari. Akhir sekali maklumat C iaitu 7 hari. Jangan tulis hari. Ambil 7 sahaja. Jadi sampai sini jawapan kamu dah dikira sebagai betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey. Cikgu nak ajar lagi. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat mana? Dekat nombor 1, cuba selesaikan soalan B pula. Cikgu nak ajar kamu. Cikgu nak ajar kamu. Okey, Okey, buat. Siapa tak buat dia susah sikit nak faham. Ni soalan dia. Tu B tu, ni B. Okey, cuba buat. Okey, dia punya unit cikgu nak masing-masing tukarkan kepada gram. Cikgu nak masing-masing tukarkan kepada gram. Tukarkan kepada gram. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Buat nanti tak faham nanti. Okey, pandai.
Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Oh, cikgu tolonglah cikgu tolonglah kokok kamu lupa. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, pandai. Bagus. Cikgu ajar satu-satu ni tau. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Cuba buat. Okey, pandai. Bagus. Darwisi, dah siap ke belum? Okey, bagus. Belum. Okey, cepat buat, cikgu tunggu. Okey, bagus. Atin dengar ke Atin? Cikgu tak tahu eja sebenarnya. Nama kamu ada ATHEN. Okey, cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Okey, buat nanti cikgu nak ajar ni cikgu nak ajar. Cikgu nak ajar cara kecilkan nisbah. Dekat sini, contoh pertama ni cikgu ajar kamu cara dapatkan nisbah pada unit yang sama. B ni cikgu nak ajar cara nak kecilkan nisbah. Tapi cikgu nak fahamkan dulu unit tu. Nak tengok unit betul ke tak. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit Okey, habis dah masa. Jadi benda yang paling penting adalah kita kena cuba. Baru cikgu ajar. Kalau kamu tak cuba, baru nanti kamu tak nampak sangat. Okey. Jadi boleh tengok ni. Boleh tengok kat depan. Okey. Jadi tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Tak dengar pun. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Tengok. Okey. Ya. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok ni. Yang pertama, kita tukarkan unit dulu. Okey, sekarang kita kan nak buat dia dalam keadaan A nisbah B. Cikgu buat slow-slow. A nisbah B nisbah C. Kita ikut turutan. 0.1 ni adalah maklumat pertama. Jadi ini adalah A kita. Kepada 50 gram. Okey, jadi ini adalah maklumat kedua kita. Kepada 0.25 kilogram. Okey, ini adalah maklumat kita. A, B, C. Okey, cikgu nak dia dalam keadaan gram.
Cikgu nak dia dalam keadaan gram. Okey, yang pertama dekat sini A. A dia cikgu buat warna biru. Kamu tengok betul-betul A. Kan cikgu dah bagi tahu 0.1 kilogram darab kita nak tukarkan kepada gram. Kamu darab 1000 je. Darab 1000. Jadi 0.1 kilogram darab 1000. Kamu macam ni kamu gerakkan anak panah dia 3 kali sebab apa? Sebab dia ada 3 kosong. 1, 2, 3. Gerakkan 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Jadi bahagian yang kosong ni iaitu ni kamu tulis bahagian kosong. Jadi dekat sini kita boleh nampak 0.1 kilogram bila tukarkan kepada gram adalah dia jadi 1. Cikgu buat warna biru. 1. Yang kosong warna merah ni, yang ni kamu kena salin. 1, 2 kali kosong. Jadi kat sini kita akan dapat dia dalam keadaan gram. Kalau kamu confuse, tekan kalkulator. Tekan kalkulator 0.1 darab 1000. Jadi kamu akan dapat 100 gram. Itu maklumat untuk A. Jadi cikgu dah tukarkan dia kepada gram. Cikgu dah tukarkan kepada gram, cikgu petakkan. Okey, B. Cikgu buat pula B. 50 gram. Okey, disebabkan B dah dalam keadaan gram, disebabkan B dah dalam keadaan gram, jadi dia tak perlu nak tukar unit dah. Akhir sekali C. 0.25 kilogram nak tukarkan kepada gram. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 0.25 kilogram darab 1000 dapat berapa? Okey, tekan kalkulator cepat. 250 gram. Okey, pandai. 250 gram. Okey, tengok kat sini. Jadi sekarang ni maklumat dekat A kita dah ada 100 gram. Jadi A nisbah B nisbah C. Maklumat dekat A kita dah ada 100 gram. Tulis 100 sahaja. Tak perlu tulis dia punya gram. Maklumat dekat B dia dah ada 50 gram. Jadi tulis 50 dekat B. Tak perlu tulis gram. Maklumat dekat C boleh tulis dia 250 gram. Siapa dapat sampai sini dia dah dapat 1 markah. Tapi bukan markah penuh lagi. Cikgu nak ajar satu benda baru. Cikgu ajar slow-slow. Tadi cikgu ajar tukar unit. Sekarang ni cikgu nak ajar satu benda baru iaitu bila kita buat nisbah. Bila kita buat nisbah, nisbah mesti dalam bentuk termudah. Dalam bentuk terkecil. Terkecil. Maksudnya macam mana? Kita kena cari sifir sama. Apa yang boleh dibahagikan dengan sifir sama. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu A nisbah B nisbah C. 100, 50, 250. Jadi dekat sini awal-awal cikgu boleh bahagikan dengan 10. Nisbah terkecil, maksud cikgu dekat sini, cikgu nak dia dalam keadaan integer sahaja. Dia tak boleh dalam keadaan nombor perpuluhan. Jadi kamu kena fikir, apa yang dibahagikan, dia tetap akan dapat nombor perpuluhan. Okey, cikgu ajar. Okey, yang pertama adalah cikgu kecilkan dia, iaitu cikgu bahagi 10. 100 bahagi 10 dapat berapa? Tekan kalkulator. 100 bahagi 10. 10. 10. 50 bahagi 10 dapat berapa? 5. Okey, kita dapat dia 5. 250 bahagi 10 dapat berapa? 25. Okey, dia dapat 25. Jadi kamu kena tengok. Bila kamu dah decide dekat sini bahagi 10. Bila kamu dah setkan A ni bahagi 10. Maksudnya B tu mesti bagi 10 juga. C tu mesti bahagi 10 juga. Okey. Agak-agak boleh kecilkan lagi tak 10, 5 dengan 25 ni? Boleh. Boleh. Kita Boleh. kena bahagi berapa agak-agak? 5. Ya, Sifir kita kena 5. bahagi 5. 10 bahagi 5 dapat berapa? 10 bahagi 5, 2.
Okey, 2. 5. Ni kena bahagi 5 juga. Jangan bahagi nombor lain. 5 bahagi 5 dapat 1. berapa? 1. 1. 25 bahagi 5 dapat berapa? 5. 5. Siapa dapat sini barulah full mark. Ini jawapan penuh. Jadi jawapan untuk soalan B adalah 2 nisbah 1 nisbah 5. Jelas ke? Jelas. Okey. Cikgu nak. Cikgu nak yang belum buka kamera tu buka kamera dulu. Cikgu. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing salin macam mana cikgu selesaikan yang B ni. Salin. Salin satu-satu. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu baca balik soalan tu daripada awal. 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.25 kilogram. Jadi sebelum kamu nak masuk kepada nisbah, kamu susun dulu maklumat. Kita nak buat dia dalam keadaan nisbah A, nisbah B, nisbah C. Jangan sesekali langkah. Kalau maklumat pertama mesti tentang A. Maklumat kedua mesti tentang B. Maklumat ketiga mesti tentang C. Kat situ jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey. Jadi, A dia, cikgu keluarkan. A dia kat sini adalah 0.1 kilogram. Itu maklumat perkara pertama tentukan apa ABC. Kedua, samakan unit. A dia 0.1 kilogram. Cikgu tukarkan kepada gram. Dapat 100 gram dekat sini. B dah memang dalam keadaan gram. Jadi cikgu tulis terus dalam keadaan gram. C 0.25 kilogram. Darab 1000 untuk tukarkan kepada gram. Tengok kat sini cikgu dah petakkan. Cikgu petakkan. Maksudnya cikgu dah samakan unit dia dalam keadaan gram. Sampai tukar unit ni jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Jelas. Okey. Okey. Jadi bila dah tukarkan unit, masukkan A 100, B 50, C 250. Sekarang cikgu terus ajar kamu satu benda, iaitu nisbah mesti dalam bentuk terkecil. Terkecil. Terkecil macam mana? Tak boleh ada dalam keadaan perpuluhan. Tak nak perpuluhan. Nak integer sahaja. Jadi nak bahagikan tu mesti bahagi nombor sama. Kalau A kita set bahagi 10, B pun mesti bahagi 10. C pun mesti bahagi 10. Tapi dengan syarat, yang lepas kita bahagikan tu tak nak jadi nombor perpuluhan, nak jadi nombor bulat. Okey, kalau kita tengok boleh kecilkan lagi, kita kecilkan lagi. Tengok kat sini cikgu bahagi 5 pula. Kalau A bahagi 5, dekat B pun bahagi 5, dekat C pun bahagi 5. Boleh faham ke? Boleh. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan, cikgu tunggu. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya. Aina ada soalan? Okey, tak ada Atira ada soalan Atira? Okey. Tak ada. Okey. Okey. Jadi cikgu harap jelaslah tu. Okey, jadi last kita buat kepada soalan C. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi, dekat B. Yang cikgu bagi dekat B. Macam mana cikgu buat tu? Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. Ni soalan terakhir kita untuk nisbah. Lepas ni kita nak pergi kepada nisbah. Orang kata nisbah setara. Nisbah setara. Okey, selesaikan soalan C. Rujuk contoh B, selesaikan soalan C. Ada soalan tanya. Dah siap send dekat WhatsApp. Ringkas. Ni cikgu bagilah cara mudah dia. Cara mudah dia tukarkan kepada minit. Tukarkan kepada minit. Zulaika, jelas ke Zulaika? Boleh faham ke?
Boleh, boleh. Wow, ada yang dah dapat jawab. Okey. 4 minit. 100. Silap tu. 100. Okey, buat cikgu bagi masa. Ada soalan tanya je tau. Siapa cikgu nak berbual ni? Lexa. Lexa agak-agak boleh buat tak tu soalan C? Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Syakir? Syakir tengah buat lagi ke Syakir? Tengah buat. Okey. Buat tau, jangan tak buat. Buat dulu baru cikgu tunjuk. Okey, bagus. Dah ada yang dah buat. Wan Alisha, dah siap ke? Belum cikgu, tak faham cikgu. Tak faham? Wan Alisha, cikgu tahu tak? Cikgu tahu apa Wan Alisha tak faham? Wan Alisha tak faham cara tukar unit Cikgu. Tak apalah, cuba buat dulu. Cikgu tahu apa? Tak ada apa. Tak apa, cikgu tahu yang tukar unit tu dia apa? Cikgu akan jelaskan, jangan risau. Cikgu nak tengok dulu. Dah buat sampai mana dah Wan? Wan Alisha dah buat sampai mana dah? Baru nak buat. Lah, cubalah dulu. Cuba dulu. Nanti cikgu tunjuk. Rujuk, tengok contoh B tengok contoh B. Okey, lagi 1 minit cikgu bagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Jangan risau, jangan risau. Benda ni memang kena latihan. Ya Ali. Wangi hari ni. Alamak. Alamak. Okey, dah habis masa. Okey, tengok kepada soalan C. Masing-masing Zahra. Zahra dapat buat tak tu Zahra? Tak. Tak. Okey. Berapa orang tak dapat buat? Cakap tak ramai-ramai. Tak. Tidak. Dah tahu? Okey. Dia macam ni. Dia macam ni. Sebenarnya tips dia ada dekat atas. Tips dia ada dekat atas. Tapi kamu tak tahu cara nak tukarkan unit.
kamu tak tahu cara nak tukarkan unit. Jadi kamu terus tak tahulah cara nak buat. Saja cikgu bagi soalan ni. Okey, jadi tengok ni. Yang pertama sekali cikgu suruh tukarkan kepada minit. Minit. Dalam nisbah A, nisbah B, nisbah C. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak dapat buat tu sila salin. Sila salin. Salin full. Jangan salin separuh. Salin cantik-cantik. Jangan salin buruk-buruk. Okey. A ni adalah maklumat pertama. Cikgu bulatkan 4 minit adalah A. B ni adalah maklumat kedua. 120 saat tu maklumat kedua. C ni adalah maklumat ketiga. C ni adalah 1.6 jam. Jadi A, kita pergi kepada maklumat yang pertama. Kita pergi kepada maklumat pertama. 4 minit. Kan cikgu bagi tahu dah. Ni clue dia. 4 minit dia dah dalam keadaan minit, jadi selesai. Jadi A tu kita terus ambil 4 minit. Sampai situ jelas ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu buat pula B. Tengok betul-betul. B ni adalah 120 saat. Kita nak tukarkan kepada minit. Kita nak tukarkan 120 saat ni kepada minit. Okey, 1 minit berapa saat? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1 minit berapa saat? 60. 60 20? 60. 60 saat. Agak-agak 120 saat jadi minit berapa minit? 2. Ya, macam mana kita dapat? Kita dapat 120 bahagi dengan 60. Kita dapat 2. Jadi dekat sini 120 saat bila tukarkan kepada minit, kita akan dapat dia dalam keadaan 2 minit. Jelas ke? Boleh faham ke B? Ayo, tak dengar. Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, C. 1.6 jam. Leksa, 1 jam berapa minit? Oh, 60 kan? Okey, ayo, tak tahu. 1 jam 60 minit. 1 jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, senang sahaja. Iaitu, kan kita ada jam. Kita nak tukarkan kepada minit. 1.6 jam darab 60. Tekan kalkulator masing-masing. 1.6 darab 60 dapat berapa? 96. 96. 96. Jadi bermakna 1.6 jam bila tukarkan kepada minit, dia akan jadi 96 minit. Inilah cara dia. Jadi selalunya kat mana soalan trik selalu dalam exam, dia bagi trik kamu macam mana dan bila kamu nak tukar unit. Nak tukar unit, yang pertama kamu kena faham dia punya perbandingan. Contoh B, cikgu nak tukarkan saat kepada minit, jadi cikgu kena faham yang 1 minit tu 60 saat. Jadi 120 nak tukarkan kepada saat, cikgu kena bahagilah dengan 60. Jadi dekat sini 120 saat, kita akan dapat dia 2 minit. Untuk 1.6 jam, kita nak tukarkan kepada minit, kita kena faham 1 jam 60 minit. Jadi kita darabkan jam nak pergi kepada minit, kita akan darabkan. Okey, clue dia apa? Okey, tengok ni cikgu ajar. Saat, minit, ni salin yang warna hijau ni, jam. Saat nak pergi kepada minit, kita darab 60. Minit nak pergi kepada jam, kita darab 60. Kalau jam nak pergi kepada minit, kita terbalik pula. Bahagi 60. Minit nak pergi kepada saat, kita bahagi 60. Yang ni kamu kena fahamkan.
Okey. Saat kepada minit. Okey, sorry cikgu silap. Dia darab ke atas. Ini saat nak pergi kepada minit bahagi 60, ni bahagi, ni darab. Sorry. Ni darab. Okey, ini adalah formula dia. Okey, habis dekat situ cara nak tukarkan formula. Ni kamu kena salin ni, saat, minit, jam. Okey, jadi kita masuk pula kepada kita punya nisbah. A kita 4. Nampak ni 4. A, B, C. A kita 4. Jadi kita salin 4 dekat bawah. B kita 2. Kita ambil yang minit sebab apa? Sebab kita nak samakan unit dah. B kita 2. C kita 96. Ini dah jadi kepada dalam keadaan nisbah. Sekarang dia boleh kecilkan ke tak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Agak-agak dia boleh kecilkan tak? 4, 2, 96. Dia dalam sifir berapa agak? 2. Ya, 4 bahagi 2 dapat berapa? 2. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. 1. 96 bahagi 2 dapat berapa? 48. 4. 96 bahagi 2, 96 bahagi 2, 48. Jadi inilah jawapan dia. Jadi sila salin. Yang kamu tak dapat bukan kamu tak faham. Bukan kamu tak faham. Tak faham tu maksudnya kamu tak tahu cara nak buat. Tapi kamu tak tahu macam mana nak tukarkan unit. Jadi cikgu ajar tu. Tu cara nak tukarkan unit. Okey. Sepanjang salin cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Sekarang ni cikgu bagi masa. Ada soalan tak nak tanya dekat cikgu? Ada siapa-siapa tak nak tanya soalan? Cikgu okey je. Tanya soalan. Siapa-siapa nak tanya soalan? Leksa nak tanya soalan? Leksa? Tak. Cikgu, Ya. Siapa tu? Azizul. Azizul. Kenapa Azizul? Kalau tukarkan kepada saat je. Boleh. Tak ada masalah Azizul. Kamu akan dapat juga jawapan dia macam ni. Minit ni tips sahaja. Okey. Disebabkan Azizul dah tanya dalam saat, cikgu akan buat pula dalam keadaan saat. Boleh ke Azizul? Boleh. Okey, kita tengok kita dapat tak 2148. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Alamak, tak boleh ke bawah dah lah. Cikgu buat ke tepi lah. Kejap cikgu minta izin kejap. Cikgu nak bawa semua ni pergi ke sini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang atas cikgu tukarkan kepada minit. Yang atas cikgu tukarkan kepada minit. Ni minit. Okey, yang bawah cikgu tukarkan kepada saat. A dia 4 minit. 4 minit agak-agak berapa saat? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 4 minit berapa saat? Tengok ni. Minit nak pergi kepada saat buat apa? 240. 100. Ya, tengok ni 4 minit dia nak pergi kepada saat. Guna bawah ni. Darab 60. 4 darab 60. 4 darab 60 kita dapat 240. Maksudnya 4 minit bersamaan dengan 240 saat. Ini cara guna dia. Okey, B ni dah memang 120 saat. Jadi kita dah dapat dia dalam keadaan saat. Tak ada masalah. C 1.6 jam. Tukarkan kepada saat. Okey, kita tengok jam. Kita tukarkan kepada saat. Tak boleh terus pergi kepada saat. Dia kena pergi dulu kepada minit. Okey, jadi darab 60. 1.6 darab 60 dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat berapa Azizul? 96. Okey, 90. Dia dekat sini dia baru pergi kepada minit. 96 minit. 96 minit kita nak buat dia dalam keadaan saat sekarang. Kita tukar daripada minit dia nak pergi kepada saat. Pergi pula ke sini. Jadi dia darab 60. 96
darab 60. Dapat berapa? 5,760 saat. Okey, 5,760 saat. Okey, jadi sekarang A, B, C. A dia 240 saat. B dia 120 saat. C dia 5,760 saat. Jadi baguslah Azizul tanya, kenapa cikgu pilih minit? Kenapa cikgu tak pilih saat? Sebab bila cikgu pilih minit, cikgu akan dapat sikit sahaja nak ditukarkan. Sikit sahaja nak ditukarkan. Apa maksud cikgu? Sikit sahaja simplest form dia. Kalau ni 240, ni 120, 5,760 kan besar tu. Tapi tak ada masalah. Kita selesaikan sama-sama. Sekarang ni, cikgu bahagi 10 dulu. Kalau kamu nampak kan nombor kosong dekat belakang ni. Ni ada kosong, ini ada kosong, ini ada kosong. Kamu boleh hilangkan. Macam mana? Bahagi 10. Okey, sekarang 240 bahagi 10 dapat berapa? 24. 24. Pandai. 120. Bila sini dah bahagi 10, 120 pun kena bahagi 10. 120 bahagi 10 dapat berapa? 12. 12. Pandai. 5,760 bahagi 10 dapat berapa? 576. 576. Okey, sekarang sifir berapa yang kita nak guna? Cikgu terus singkatkanlah. Okey, ini sifir 12. Sifir 12. Okey, 24 bahagi 12 dapat berapa? Tekan kalkulator. 0.5. Mana ada? 24 bahagi 12. 2. 2. Terbalik tu. Okey, 12 bahagi 12 dapat berapa? 1. 1. 576 bahagi 12 dapat berapa? 48. 48. Jadi jawapan dia kalau kamu buat dalam minit ke dalam saat ke selagi dia dalam keadaan nisbah, kamu ikut cara cikgu ajar daripada awal sampai habis, jawapan dia tetap sama sahaja. Kenapa cikgu suruh tukar kepada minit? Kenapa tak tukar kepada saat? Bila kamu tukarkan kepada saat, cikgu dapat agaklah sebab cikgu dah lama, cikgu dah mengajar lama. Jadi bila cikgu dah nampak nombor dia besar, cikgu takut kamu confuse. Bila kamu confuse, cikgu pula pening. Jadi cikgu nak mengelakkan benda tu, cikgu bagilah minit. Kita fahamkan yang asas. Baru kita pergi kepada yang pening sikit. Tapi tak kisah. Minit ke, saat ke, jam ke, jawapan akhir nisbah mesti sama. Jelas ke? Jelas. Jelas. Yang lain macam mana? Tak dengar pun. Jelas. Okay. Wan Alisha. Jelas ke Wan Alisha? Jelas cikgu. Dah salin belum Wan? Okey. Okey. Jadi ini sahaja tentang nisbah. Cikgu dah pukul 9.44 dah pula. Okey, dah cikgu nak ajar pula nisbah setara. Okey, nisbah setara. Okey, tak tahulah, cikgu minta maaf tau kalau cikgu tak dapat cover seluruh bab sebab memang ambil masa. Okey, kita masih lagi di dalam tajuk nisbah. Kita masih lagi di dalam tajuk nisbah. Okey, nisbah setara. Apa maksud setara? Wan Alisha, apa maksud setara? Tidak tahu cikgu. Tidak tahu. Oh, ambil jawapan selamat. Zulaika, apa maksud setara? Mana Zulaika ni? Zulaika, apa maksud setara? Sama rata kot. Sama rata tak? Salah. Sama rata bukan setara. Siapa lagi? Samakan nombor. Samakan nombor? Salah. Kata dah belajar ni. Ammar. Syukri. Cikgu nak ni. Wakil lelaki. Apa maksud setara?
Mana Syukri ni? Syukri ada tak tu? Pecahan yang bawah dia besar, atas dia kecil. Bawah dia besar, atas dia kecil. Okey, cikgu ajar apa maksud setara. Setara dekat sini maksud dia nilai yang sama. Nilai yang sama. Itu maksud setara. Itulah apa yang dimaksudkan oleh setara. Contoh. 1/2. Okey, cikgu salin 1/2. Cikgu salin 1/2 dekat sini. 1/2 dia setara dengan 2/4. Cuba kamu tekan kalkulator 2/4. 1 bahagi 2 dapat berapa? 1 bahagi 2. Tekan. 1. Tak dengar. 1 bahagi 2 dapat berapa? Jap. Tekan kalkulator. 0.5. 0.5. 2 bahagi 4 dapat berapa? 0.5 juga. 0.5 itu yang dimasukkan dengan setara. Maksudnya 1/2 dengan 2/4 dia dikira sebagai setara. Dia bawa nilai yang sama. Walaupun nombor kat sini kita nampak dia berbeza. Ni 1/2. Ini 2/4. Maksudnya kita boleh nampak 2/4 tu lagi besar. Tapi masalahnya kita bercakap tentang setara. Nilai yang sama. Jadi macam mana nak cari dia setara ke tak? Itu cara dia nak cari setara ke tak. Macam cikgu suruh kamu bahagi tadi. Sekarang, contoh 5/10. Nak tahu dia setara ke tak? Okey, 5 bahagi 10 dapat berapa? 0.5. 0.5 juga. Bermakna 1/2 dengan 2/4 dengan 5/10 semua ni adalah setara. Itulah apa yang dimaksudkan dengan setara. Nilai yang sama. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Setara ni dia inilah yang dimaksudkan oleh setara, membawa nilai yang sama. Walaupun kita tengok pecahan tu nombor atas dia lain, nombor bawah dia lain. Dengan nombor tengok ni 1/2, ni 2/4, ni 5/10. Tapi bila kita bahagikan dia akan dapat 0.5. Cara kita nak tahu dia setara ke tak, kita bahagi atas bahagi bawah. Kalau dekat sini nombor atas dia 5, nombor bawah dia 10. 5 bahagi 10. Kalau dekat sini 2, kat sini 4. 2 bahagi 4. Jadi bila kita dapatkan nilai dalam perpuluhan tu sama, nilai yang sama, maksudnya dia dikira sebagai setara. Okey, jadi kita pergi kepada latihan. Kita pergi kepada latihan. Ini yang maksudnya setara. Okey. Cikgu betul. Okey, kita check. Kita check dia setara ke tak. Tengok ni cara dia. Okey, kita check sekarang dia setara ke tak. 1/2 tadi kita dah buat dah. 1 bahagi 2 kita dapat 0.5. 2/4 kita dapat 0.5. Sekarang cuba kamu buat 6 bahagi 12 dapat berapa? 0.5. 0.5 juga. Maksudnya dekat sini dia dikira sebagai setara. Semuanya membawa nilai yang sama rata. Okey, jadi kita pergi kepada penjelasan yang seterusnya. Okey, tengok ni Apa ni? Maka nisbah yang setara. Tak payah, pening. Okey, kejap cikgu cari soalan yang nampak sikit. Dah masuk kadar dah. Kejap Ada tak soalan nisbah setara? Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Cikgu akan tunjukkan soalan nisbah setara. Soalan nisbah setara. Dekat sini kita nak check. Kamu tengok kat sini cikgu ada satu je soalan.
Kita nak check dia setara ke tak. Kita nak check nisbah ni dia setara ke tak. Jadi sekarang ni bila nisbah tu setara ke tak setara ke, kamu boleh gunakan teknik darab dan teknik bahagi. Kamu boleh gunakan teknik darab dan teknik bahagi. Okey, tengok kat sini. Cikgu buat slow-slow. Cikgu buat slow-slow. Kita nak check antara berikut yang manakah nisbah yang setara dengan 18, 24 dengan 45. Maksudnya, dia suruh kita check 3, 4, 9 yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Manakah yang setara dengan 18, nisbah 24, nisbah 45. Cikgu ajar kamu. Okey, yang pertama adalah kita ambil satu nombor. Kita ambil satu nombor. Contoh, kita nak check yang ni. Sekarang kita nak check yang ni sekarang. Kamu kena fokus tau. Okey, sebab ada satu je soalan. Lepas ni cikgu nak pergi pada kadar pula. Okey, kita nak check nisbah 18, nisbah 24, nisbah 45. Setara ke tak dengan 3, 4, 9? Okey, setara ke tak dengan 3, nisbah 4, nisbah 9. Cara dia yang pertama, kita ambil satu nombor. Kita ambil satu nombor. Ni 18, 24 dengan 45. Kita nak check dengan yang atas ni. Sama ke tak? Okey, jadi kita ambil satu nombor. Kita ambil satu nombor. Kat sini, cikgu ambil nombor 18. 18 bahagi 3. 18 bahagi 3. 18 bahagi 3 dapat berapa? 6. Jadi bila kita dapat 18 bahagi 3 dapat 6. Maksudnya perubahan dia adalah sebanyak 6 kali. Okey, tak apa. Cikgu takut kamu pening pula. Okey, tak apa, tengok ni. Sorry. 18 kena bahagi berapa? Tengok ni 18 bahagi 3 kita dapat 6. 18 bahagi 3 kita dapat 6. Maksudnya, tengok ni maksudnya kita pergi balik ke atas. Kita pakai darab pula. 3 darab 6 dapat 18. Okey, cikgu ulang balik lagi sekali. Cikgu ambil satu nombor. Cikgu ambil nombor 18 dengan nombor 3. Cikgu nak comparekan. Jadi cikgu ambil yang besar bahagi kecil. 18 bahagi 3, cikgu dapat 6. Maksudnya anak panah dia daripada 18 pergi kepada 3. Jadi daripada 6 ni, cikgu dapat apa? Cikgu boleh check 3 darab 6 dapat tak 18. 3 darab 6 akan dapat balik 18. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Perbandingan antara 18 dengan 3 tu. Boleh faham ke cara cikgu buat tu? Kena cikgu terangkan lagi sekali. Alamak, tak dengar. Boleh ke cikgu teruskan? Kena cikgu terangkan lagi sekali. Boleh tak cikgu terangkan balik? Okey, baik. Boleh. Bagi tahu. Okey. Tengok ni. Sekarang ni kita nak check nombor 1. 18 nisbah 24 nisbah 45. Dia setara ke tak dengan 3 nisbah 4 nisbah 9. Okey, yang pertama adalah kita ambil satu nombor. Okey, cikgu check 349. Lepas ni kamu nak check 36 ni pula. Okey, kita ambil satu nombor. Cikgu ambil nombor 18 dengan nombor 3. Cikgu ambil nombor 18 dengan nombor 3. Nombor besar bahagi nombor kecil. 18 bahagi 3. 18 bila dibahagikan dengan 3, cikgu guna teknik bahagi. 18 bahagi 3, cikgu dapat 6. Okey, sampai sini jelas? Jelas. Okey. Jadi, bila cikgu dapat 6 dekat sini, maksudnya cikgu boleh baca apa? 3 bila nak pergi kepada 18. 3 bila nak pergi kepada 18 adalah darab 6. 3 darab 6 dapat 18. Okey, kat sini boleh faham?
Boleh. Okey, jadi maksudnya dekat sini dekat sini kita boleh cek menggunakan darab 6. 4 darab 6 dapat berapa? 4 darab 6 dapat berapa? 24. 24. Dapat 24. 9 darab dengan 6 dapat berapa? 45. Ha? Eh? Dapat 54. berapa? 54. 54. Dia sepatutnya dia setara kalau dia dapat 54. Disebabkan dekat sini dia tak dapat 54, jadi 349 dia tak setara dengan 18, 24 dengan 45. Boleh faham ke? Tu cara kita cek dia. Jelas ke? Nampak dah? Yes. Faham. Okey, tak apa. Cuba kamu cek pula. Cuba kamu tengok soalan jalan kerja. Okey, boleh. Cuba kamu cek pula jalan kerja. Cuba kamu buat. Kamu cek pula 36, 48 dengan 90. Dia setara tak dengan 18, 24 dengan 45? Guna cara cikgu. Cikgu ulang lagi sekali tau. Cara kita nak cek nisbah tu setara ke tak. Cikgu ambil satu nombor. Cikgu ambil satu nombor dulu. Okey, sekarang ambil satu nombor dulu. 18 dengan 3. 18 dengan 3. Cikgu ambil yang besar bahagi kecil. Yang besar bahagi kecil. 18 bahagi 3, cikgu dapat 6. Maksudnya cikgu gunakan 6 ni untuk apa? Untuk dia pergi kepada atas balik. 3 darab 6 dapat 18. Jadi cikgu darabkan semua dengan 6. Cikgu darabkan semua dengan 6. 4 darab 6 dapat 24. Dah betul dah. 9 darab 6 sepatutnya 54. Tapi dapat 45. Jadi 349 bukan setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Boleh faham ke cara cikgu buat tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak kamu cek. Tak dengar. Kenapa Wan Alisha? Tak dengar? Wan Alisha ada tanya cikgu ke? Okey, sekarang cikgu nak 18 nisbah 24 nisbah 45. Cikgu nak kamu cek dia setara ke tak dengan soalan nombor 2 ni. 36 nisbah 48 nisbah 90. Okey, cek dia setara ke tak. Guna cara cikgu. Guna cara cikgu. Yang dah tutup kamera tu, buka kamera. Cikgu nak tengok tengah buat ke tak tu. Darwisi, buka kamera. Cikgu, Ya? kalau dah buat satu, dah jumpa jawapan yang lain tak payah buat, boleh ke cikgu? Tak boleh. Kena cek juga dengan yang lain. Dia kena cek juga sebab dia ada 2 jawapan tu sila cikgu. Okey, cek setara ke tak. Zulaika okey ke Zulaika? Okey. Aisyah Zahra, macam mana Aisyah Zahra? Okey. Okey. Jangan KO Aisyah. Okey, cuba buat. Setara cikgu. Pandai. Jawapan dia setara. Mana jalan kerja? Hantarlah kat cikgu. Send kat WhatsApp. Nantai. Okey, kejap. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi Aduh, cikgu sempat ajar nisbah ni. Cikgu minta maaf sangatlah. Sebab memang ambil masa sikit. Okey, cikgu bagi lagi masa. Okey, bagus.
Okey, pandai. Bagus Zahra. Zahra. Zahra Humaira. Zahra ada kat situ okey ke Zahra? Okey. Okey, pandai. Bagus. Okey, betul. Buat nota cara cikgu ni buat nota. Okey, bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis dah masa. Okey, jadi cikgu tunjuk dekat depan Cikgu tunjuk dekat depan. Okey, dia tak kisah Cikgu tunjuk dua-dua cara dua-dua cara. Cikgu tunjuk dua-dua cara. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan ada yang tanya cikgu 0.5 dengan 2 nak pakai yang mana? Tak ada, tak kisah, tak kisah. Okey, contohlah sekarang ni ada 18 dengan 36. Ambil nombor besar bahagi nombor kecil. Tu cara pertama, cikgu ajar. Tadi sekarang ni 36 bahagi 18. 36 bahagi 18, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 2. Dapat 2. Maksudnya bila kita dapat 2, dekat sini kalau ke atas dia jadi bahagi, ke bawah dia jadi darab. Darab berapa? Darab 2. Maksudnya 18 darab 2 dia akan jadi 36. Kita cek pula. 24 darab 2. 24 darab 2. Okey, 24 darab 2 dapat berapa? 48. 48. Jadi dia dapat 48. Betul. Okey, sekarang ni kita cek pula nombor ketiga. 45 darab dengan 2. 45 darab 2 dapat berapa? 90. Okey, 45 darab 2 dapat 90. Betul. Ini dikira sebagai setara. Itu sahaja. Okey, cikgu, kalau saya buat terbalik macam mana? Okey, kalau kamu buat terbalik, kamu kena pastikan. Okey, tengok ni cara cikgu buat seterusnya. Cikgu bagi cara kedua. Ada yang still, dia tak kisah tau nak bahagi dengan darab tu. Asalkan jangan tertukar. Contoh, 18, 24 dengan 45. 36, 48 dengan 90. Tadi cikgu buat 36 bahagi 18. Sekarang ni cikgu tukar. Cikgu tukar macam mana? 18 bahagi 36. Tengok ni, cikgu tukar pula. 18 bahagi 36 dapat berapa? .5. 0.5. Maksudnya kita nak cek macam mana? 36 darab 0.5 mesti dapat 18. Cuba kamu darab. 36 dapat 0.5 mesti dapat 18. Dapat tak? Dapat. Disebabkan kita ambil daripada bawah pergi kepada atas, jadi kita nak cek nombor lain, kita cek nombor bawah pergi nombor atas juga. 48 darab pula dengan 0.5. Okey, dapat berapa? 24. 24. Sama. Sama. 90 pula. 90 darab 0.5 dapat berapa? 45. 45. 45. Dia yang buat dia jadi setara tu apa? Perubahan yang sama. Perubahan dekat sini adalah nombor atas kita pakai darab 2, darab 2, darab 2. Perubahan dekat sini
kok darab 0.5 tapi daripada bawah ke atas. Darab 0.5, darab 0.5. Dia bila mengeluarkan nombor yang sama, nilai yang sama, bermakna dia dikira sebagai setara. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat depan, kita buat lagi lah. Kita habiskan setara. Cikgu nak kamu cek. Cikgu nak kamu cek 0.6 ni dengan yang ni. Tak payah. Buat yang ni dulu. 0.6, 0.8 dengan 1.5 setara ke tak? Cuba cek. Cikgu padam yang ni Salin tahu apa yang cikgu tulis ni. 18, 24 dengan 45. Ni 0.6. Ni 0.8. Ni 1.5. Okey, sekarang cuba buat. Buat. Dah siap send dekat WhatsApp Send hantar dekat WhatsApp. Cikgu tunggu kat WhatsApp Zulaika, boleh ke tak hantar pun? Ke dah hantar dah? Okey, orang Zulaika dah hantar. Sorry. Ini yang tadi. Zulaika boleh faham ke nisbah setara ni? Boleh. Okey, cuba masing-masing cek 0.6, 0.8, 1.5. Setara tak dengan 18, 24 dengan 45? Darwisi tak dengar pun suara Darwisi. Darwisi okey ke? Okey. Darwisi dah cuba buat belum? Buat dah tapi tak boleh lagi. Zahra okey Zahra? Okey. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Pandai. Betul. Kena bagi tahu cikgu tahu dia setara ke tak. Tulis kat situ. Ya, betul.
Bagus. Ya, betul. Ya, pandai. Okay, lagi 2 minit cikgu bagi peluang ni. Cikgu bagi tunggu lagi. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okay, mana-mana ni sila send. Esa dah send. Cikgu nak cek. Darwisi dah hantar ke Darwisi? Belum. Belum. Siapa? Aisyah Zahra dah hantar. Aisyah Zahra. Belum. Okey, cepat cikgu tunggu ni. Okey, 1 minit lagi. Ya, cikgu cek. Okey, habis masa. Boleh tengok dekat depan macam mana cikgu buat. Okey, dia tak kisah tahu kamu nak bahagi mana ke, darab mana ke, tak kisah. Tapi cikgu bagi tips untuk mudahkan kamu. Kamu ambil nombor besar, bahagi nombor kecil. Ambil nombor besar, bahagi nombor kecil. Bahagi dulu. 18 bahagi 0.6. Okey, 18 bahagi 0.6 dapat berapa? Tekan kalkulator masing-masing. 18 bahagi 0.6 dapat berapa? 30. Okey, dapat 30. Maksudnya kita boleh baca apa dekat sini? Kita boleh baca 18 bahagi 0.6 dapat 30. Maksudnya kita terbalikkan anak panah dia tu. 0.6 darab 30 mesti dapat 18. Cuba tekan kalkulator. 0.6 darab 18 dapat berapa? Darab 30 dapat berapa? 18. Ya, kita akan dapat 18. Dan kita buat pula nombor yang kedua. Nombor kedua guna darab 30. 0.8 darab 30 dapat berapa? 24. Ya, 24. Maksudnya dah betul. Ambil pula 1.5 ni darab 30 dapat berapa? 45. Ya, dia dapat 45. Apa yang kita boleh baca dekat sini? 0.6 nisbah 0.8 nisbah 1.5 adalah setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Jadi dia dikira sebagai setara. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke dekat cikgu? Jelas ke semua? Risau cikgu. Jelas. Okey. Jadi siapa-siapa yang salah ataupun tercuai, okey, sila salin jalankan. Jalan kerja dia ni je. Jalan kerja dia ini sahaja. Sekarang ni kita nak buat pula kalau dia dalam keadaan pecahan. Kalau dia dalam keadaan pecahan, buat sahaja, tekan sahaja dalam kalkulator.
Sama macam tadi. Sekarang, cuba selesaikan soalan ni. Cuba selesaikan soalan ni. Cek dia setara ke tak? Itu dah soalan terakhir dah. Itu dah soalan terakhir dah. Siapa-siapa ada masalah, boleh je WhatsApp cikgu. Bagus, Zulaika. Laju. Okey, pandai. Ni siapa ni nama? Puan Alisha. Bagus, boleh pun. Puan Alisha, ni anime apa ni? Okey, bagus. Dua orang dah dapat jawab. Cikgu bagi masa lagi. Cuba buat, cuba buat. Nurul Atira, boleh ke tu? Nurul Atira. Tengah buat. Okey. Cara tekan kalkulator kena betul. Cara tekan kalkulator kena betul. Contoh kita nak 18 bahagi 2/5. Macam mana nak tekan kalkulator? 18 bahagi dalam kurungan 2/5. Ni cara kita tekan kalkulator. Mesti letak kurungan. Apa-apa yang dalam keadaan nombor pecahan mesti letak kurungan. Okey, pandai. Dia setara. Bagus. Siapa nama ni? Azizul. Bagus, Azizul. Okey, hantar cikgu cek. Okey, bagus. Siapa nama ni? Cikgu lupa lah. 2.0, 2.4. Bagus, Samar Haziq. Okey, lagi 1 minit. Lagi 1 minit cikgu akan tunjukkan jalan kerja. Okey, boleh cuba buat. Boleh cuba buat. Nurul Atira dah hantar ke? Tak ada, cikgu tak dapat lagi. Jap.
Okey, siapa-siapa kalau tak faham WhatsApp cikgu malu-malu. Malu betul ni. Kalau malu betul WhatsApp cikgu. Jangan call, cikgu pula malu nanti. Okey, bagus. Dah ada yang hantar. Ya, pandai. Bagus. Bagus, pandai. Okey, habis masa cikgu akan tunjuk dekat depan cara nak buat dia. Okey, tak apalah. Kita ni dalam proses belajar. Okey, jadi kita tengok. Kita nak check dia setara tak dengan nombor ni. Iaitu nombor 18, nisbah 24, nisbah 45. Nisbah ni setara tak dengan 2/5, nisbah 8/15, nisbah 1. Jadi cara dia adalah ambil nombor pertama ni 18 bahagi dengan 2/5. Tekan kalkulator kamu. 18 bahagi 2/5 dapat berapa 18 bahagi 2/5? Tekan kalkulator. 18 bahagi 2/5. 2/5 tu mesti dalam kurungan. Dapat berapa? Dapat 45. Ya, kita dapat 45. Kita gunakan 45 ni kan anak panah dia pergi bawah tadi. Ke atas pula. Darab 45. Jadi kita tekan kalkulator. Dalam kurungan 2/5 darab 45. 2/5 darab 45 dapat berapa? 18. Ya, 18. Maksudnya kita dah check. Dia dapat 18 kat sini. Kita gunakan 45 tu pula. Darab 45. 8/15 dalam kurungan darab 45. Dapat berapa? 24. 24. Dapatlah 24. Sama. 1 darab 45 dapat berapa? 45. Ya, kita dapat 45. Jadi bila kesemuanya kita dapat sama, maksudnya dekat sini dia dikira sebagai setara. Itu sahaja cara kita nak check nisbah dia setara ataupun tidak setara. Okey jadi tu je jalan kerja dia. Tu jalan kerja dia. Tapi kamu kena salin lah ni nanti ada jawapan. Ada markah. Okey, jadi kita ada lagi 9 minit. Kita ada lagi 9 minit. Sekarang ni kita tengok kepada sempat tak cikgu nak masuk kadar-kadaran, takut kamu kadar. Okey, kadar tu cikgu decide nantilah Cikgu decide nanti cikgu buat. Okey, sebab cikgu takut 9 minit tu tak cukup masa untuk tentukan sama ada dia cukup ke tak. Okey, jadi sekarang ni last. Okey, 2A dengan 2B. Cikgu nak kamu tengok kepada soalan 2A dengan soalan 2B. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 2 pula. Tadi kita buat soalan nombor 1. Tadi kita buat soalan nombor 1. Cikgu nak kamu buka worksheet yang cikgu bagi. Okey, dekat nombor 1 ni cikgu dah ada ajar. Soalan nombor 1 ni cikgu ada ajar macam mana nak samakan unit. Macam mana nak
Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, Boleh, boleh, sorry. boleh. Cikgu terputus connection tadi. Cikgu terputus connection tadi. Sorry. Cikgu punya internet. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1 iaitu worksheet kamu ni. Okey, worksheet ni akan jadi kamu punya homework dekat mana soalan nombor 1 ni cikgu dah ajar dah macam mana nak samakan dia punya unit. Tak kisah dalam hari ke, dalam minggu ke, kalau ini dalam minit ke, dalam jam ke, selagi kamu tukarkan kepada unit yang betul, kamu akan dapat juga jawapan dia 513 macam yang Azizul tanya tadi. Azizul ingat tak Azizul tanya tadi? Kalau kita tukar kepada saat tu tadi. Azizul ingat tak? Ingat. Okey. Yang kedua, dua nisbah yang setara. Dua nisbah yang setara macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat nisbah yang setara? Senang je. Tadi yang kamu buat soalan tadi lagi power daripada soalan ni. Contoh soalan yang ini. 55 dengan nisbah 25 kita nak buat nisbah setara. Kita ambil satu nombor, kita bahagikan. Contoh, kita buat bahagi 5. 55 bahagi 5. Dapat berapa 55 bahagi 5? Dapat berapa? 11. 11. Kita buat pula. Kalau yang ni bahagi 5, setara maksudnya kita kena bahagikan dengan nombor yang sama. 25 bahagi 5 dapat berapa? 5. Kita dapat dia 5. Jadi dekat sini kita dah dapat satu nombor. Satu nisbah yang dah setara dengan 55 nisbah 25. Cikgu nak buat yang lain macam mana? Tadi sekarang kamu gunakan bahagi. Kamu gunakan darab pula. Kamu guna darab 2. Darab 2. 55 darab 2 dapat berapa? Ah, 55 darab 2 dapat berapa? 110. Okey, darab dapat 110. Sama dengan 25 darab 2 dapat berapa? Berapa? 55. 50. 25 50. darab 2 dapat 50. Ya. Jadi bila soalan tu minta apa? Soalan tu minta keluarkan nisbah yang setara. Kamu punya kerja senang sahaja. Kamu guna darab ataupun bahagi. Tapi syarat untuk nisbah setara. Kalau kamu bahagi 5 dekat sini, sini pun mesti bahagi 5. Ni dapatlah 11 nisbah 5. Kalau sini kamu buat darab 2, maksudnya dekat sini pun kamu kena darab 2. Dia mesti sama. Setara maksudnya penukaran yang sama. Barulah kita dapat nilai yang sama. Kalau sini bahagi 5, kalau sini tiba-tiba kamu bahagi 6. Salah. Dia tak dikira sebagai setara dekat situ. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi itu cara kita nak check dia setara ke tak. Okey, last sekali dekat sini adalah cara permudahkan nisbah. Cara nak permudahkan nisbah. Yang ini pun cikgu dah ajar masa dekat Azizul tadi. Okey. Jadi untuk cara permudahkan nisbah kita pergi sekejap cara nak permudahkan nisbah dekat sini. Cara memudahkan nisbah adalah kita bagi dalam bentuk yang paling rendah. Dalam bentuk yang paling kita dah tak boleh bahagi. Bila kita nak permudahkan nisbah, satu je kita kena ingat, tak boleh ada dalam bentuk perpuluhan. Tak boleh ada dalam bentuk perpuluhan. Contoh, cikgu pergi kepada soalan A. Cikgu pergi kepada soalan A. Bagi nisbah termudah untuk soalan A. 56 dengan 40 ni di dalam sifir 8. Cikgu bagi tahu terus ada dalam sifir 8. 56 bahagi 8 dapat berapa? 7. 7. 40 bahagi dengan 8 dapat berapa? 5.
5. Jadi dekat sini dia dah dikira sebagai bentuk termudah. Ini dah dikira sebagai bentuk termudah. Sebab apa? Sebab dia dah tak boleh nak dikecilkan lagi. Dia dikira sebagai bentuk termudah sebab apa? Kalau kita nak kecilkan lagi, dia ada titik perpuluhan. Kita tak nak titik perpuluhan tu. Itulah maksud bentuk yang paling mudah. Okey, ini kalau dia nombor bulat, nombor integer. Sekarang cikgu nak ajar kamu kalau dia dalam keadaan nombor perpuluhan. Cikgu nak ajar kamu kalau dia dalam keadaan nombor perpuluhan. Masing-masing boleh tengok dan salin. Okey, kalau dia dalam keadaan nombor perpuluhan, apa yang kamu boleh keluarkan dekat sini adalah kamu nak hilangkan dia punya bahagi dekat belah bawah tu. Kamu kena fikir satu cara macam mana nak hilangkan nombor perpuluhan tu. Nak hilangkan nombor dekat bawah tu. Okey. Tengok ni betul-betul. Kalau dekat sini, kamu tengok kat sini, kalau 56 nisbah 40, kamu boleh terus bahagi. Bahagi sampai tak ada. Tapi sekarang, bila dia dalam keadaan nombor perpuluhan, 3/5, 2/3, 7/10. Apa yang kita nak kena buat? Okey, cikgu bagi tahu terus. Okey, kita nak kena buat, kita kena tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor bulat. Kita nak kena tukarkan kepada nombor bulat. Jadi, sebelum kita nak tukarkan kepada nombor bulat, kita kena tukarkan dia dulu kepada nombor perpuluhan. Cikgu ajar. Nombor perpuluhan. Jadi nak tukarkan kepada nombor perpuluhan tu macam mana? Tengok ni. Ambil 3/5. Ambil 3/5. Kamu cuba bahagikan macam ni. 3/5 tukarkan kepada nombor perpuluhan. Tekan kalkulator. 3/5. Dapat berapa 3/5? (0.6). Okey, kita akan dapat 0.6. Sekarang tu kita dah dapat 0.6. Sekarang ni kita pergi pula kepada 2/3. 2/3. Kita tukarkan pula dia kepada 2/3. 2/3 dapat berapa? 0.6. 0.6. 0.66666. Okey, kita dapat 0.66666. Okey, jadi dekat sini ini menandakan kita tak boleh tukarkan. Okey, sabar. Cikgu ajar satu-satu. Okey, jadi nombor pertama 3/5, nombor kedua 2/3, nombor ketiga 7/10. Okey, 7/10. 7/10. 7/10 dapat berapa? 0.7. 0.7. Jadi sekarang kamu tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Okey. Nombor pertama dekat sini. Nombor pertama dekat sini dia tak ada masalah. 3/5, 2/3, 7/10. 3/5 ni tak ada masalah. Cikgu dah tukarkan dia menjadi 0.6. Tapi masalah tu datang apabila 2/3. 2/3, kejap pukul 10.30. Kejap Okey, 2/3 dia akan jadi 0.66666. Jadi dia tak boleh. Kamu kena salin juga 2/3 tu. Akhir sekali 0.7. Jadi bila dah sampai sini, apa yang kita kena buat? Darab 10. Dia kena darab 10. Okey, jadi tengok ni. Cikgu buat satu-satu. Okey, jadi bila kita nak tukarkan kepada bentuk yang paling mudah, kita kena fikir macam mana nak keluarkan 3 tu kan? Sorry, bukan darab 10. Kita kena darab 3. Kita kena darab 3. Okey, ada 3 dekat belah bawah ni, kita nak hilangkan dia. Jadi maksudnya 0.6 ni kena darab 3. 0.6 darab 3 dapat berapa? 1.8. Kita dapat 1.8. 2/3, bila darab 3, kamu boleh terus potong 3 dekat sini, dia dapat 2. Tu cara dia. 0.7, ni darab 3. Ni pun kena darab 3. 0.7 darab 3 dapat berapa?
2.1. 2.1. Okey, tengok ni Dah sampai bila dah sampai ni, kita nak break perpuluhan ni. Jadi kita kena darab 10. Macam cikgu tahu darab 10? Sebab kita nak gerakkan dia sekali dekat sini. Jadi, kamu 1.8 darab 10 dapat berapa? 1.8 darab 10 dapat berapa? Selamat cikgu. 18. 18. 18, pandai. 2 darab 10 dapat berapa? 20. 20. 21 darab 10 dapat berapa? 2.1. 210. 21. 2.1 darab 21. Okey, inilah jawapan akhir dia. Dia dah tak boleh kecilkan sebab ni sifir 2, ni sifir 2, ni sifir 3. Okey, cikgu minta maaf ambil masa yang lama. Tapi dekat sini cikgu ajar kamu cara nak tukarkan. Kalau nombor pecahan tu dalam bentuk termudah. Yang pertama, kamu kena tukarkan dia kepada nombor perpuluhan dulu. 3 bahagi 5 dapat 0.6. 2 bahagi 3 ni kamu akan dapat 0.66666. Maksudnya kamu tak boleh tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. 7/10 ni kamu boleh terus tukar. Dia akan jadi 0.7. Jadi kat sini cikgu tuliskan. Jadi sekarang 2/3 je yang tak boleh tukarkan. Ambil 3 dekat belah bawah ni kita gunakan untuk darab 3. 0.6 darab 3 dapat 1.8. 2/3 darab 3 dia dapat 2 sahaja. 0.7 darab dengan 3 kita dapat 2.1. Jadi sampai sini kita nak hilangkan titik perpuluhan ni, kita nak kedepankan dia sekali. Maksudnya dia kena darab 10. Jadi dekat sini kena darab 10, sini darab 10, sini pun darab 10. Nanti kamu tengok balik rakaman kelas ni untuk buat homework tu Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Terima kasih cikgu ucapkan. Okey, nanti kalau ada apa-apa masalah ataupun nak tanya apa-apa soalan, WhatsApp je cikgu Okey, jadi nota-nota tadi simpanlah Okey, nanti cikgu bagi homework. Okey, sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Okey. Bye. Okay. Sama-sama. Okey, kejap Okey, siapa